عليكم ورحمة الله وبركاته. للنبي الكريم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وبعد. وقال الله تعالى في القرآن العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. Surah Ali Imran juzuk yang keempat, yang semati Tuan Imam, Tuan Bilal dan sah-sah kepimpinan dan pentadbiran Surah Al-Mustaqim mentarikot. Tidak lupa juga kepada ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukurillah, syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ruang dan peluang yang Allah berikan pada kita pada malam ni. Kita dapat bertemu dalam slot kuliah Isyak. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini pertemuan yang mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah. Bersurainya nanti mendatangkan keampunannya, keredaannya serta kasih sayangnya yang berterusan kepada kita sekalian di dunia hingga ke syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Apa khabar semua, sihat? Mudah-mudahan di dalam jagaan Allah semuanya, insya-Allah. Di dalam satu ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi daripada surah Ali Imran, kata Allah, sesungguhnya menjadi satu anugerah kepada hamba-hamba kami yang beriman. Anugerah bagi orang yang beriman. Yang tak beriman bukan anugerah kepada dia. Anugerah itu yang Allah datangkan kepada kita sekalian disebabkan dengan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam ini hadir ke bumi Allah ini, menjadi satu anugerah kepada orang yang beriman. Yang kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat hebat kerjanya. Antaranya Nabi membacakan kitab-kitab suci Allah kepada kaum-kaumnya dan kepada kita sekalian sampai ke hari ini. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kitab-kitab Al-Quran itu kepada semua manusia yang berada di sekelilingnya. Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hadir ke bumi Allah ini membersihkan jiwa-jiwa jahiliah, karat-karat jahiliah itu kepada rohul Islam, iaitu manusia yang mendapat ajaran daripada agama Allah disebabkan dengan apa yang didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sekalian. Kata Allah Subhanahu wa taala, sebelum kedatangan Nabi itu ramai orang yang sesat yang nyata. Tetapi ramai setelah datangnya Rasulullah itu, ramai orang yang dalam keadaan mendapat cahaya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kewujudan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita. Maka kita kena ambil perhatian. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia hadir ke bumi Allah ini banyak tujuannya. Antaranya yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak kami utuskan engkau ke bumi Allah itu melainkan mendatangkan rahmat ke seluruh alam.
Seluruh alam ni termasuk ikan-ikan di lautan, termasuk apa-apa makhluk-makhluk Allah yang berada di langit, makhluk-makhluk Allah yang berada di bumi, semuanya mendapat rahmat Allah disebabkan dengan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan rahmat itu bukan habis di situ saja, bukan habis sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat saja, bahkan sampai hari kiamat rahmat Allah itu dengan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, malam ni kita nak cerita tentang satu tajuk. Tajuk malam ni iaitu yang kita gembar-gemburkan pada hari ini, iaitu berkenaan dengan tajuk kita pada malam ni, iaitu cantik akhlak, kepentingan cantiknya akhlak. Kalau kita sebut berkenaan dengan cantik akhlak ni, tidak ada yang lain. Manusia yang paling terbaik akhlak dia siapa? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dia menyatakan di dalam hadisnya, dia kata innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutuskan ke bumi Allah ini untuk menyempurnakan akhlak penduduk bumi ini. Maknanya kalau Nabi tak datang, akhlak manusia runtuh habis semua. Dengan kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akhlak manusia ni ada yang ikut, ada yang follow Nabi ni, maka dia akan menjadi akhlak yang hebat. Seperti mana akhlak Nabi ini ditiru oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pun tiru perangai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah pun tiru daripada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai ke kita ni, ramai yang orang tiru akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam sampailah ke hari ini. Dan kita yang berada di dalam majlis ilmu pada malam ni pun, inilah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling penting sekali. Bila kita tiru akhlak Nabi, sudah tentu kita sedang beramal dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat tu. Di dalam satu surah, dalam surah Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala menyebut, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Cuba tuan-tuan tengok siapa dia yang nak jadi followers kepada akhlak Nabi ni. Kita sebut macam tu lah. Followers akhlak Nabi ni siapa? Disebut dalam ayat Al-Quran tu, orang yang boleh ikut perangai Nabi, orang yang jadikan Rasulullah itu contoh ikutan, tauladan yang baik di dalam kehidupan dia. Siapa? Iaitu orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumul akhirah, dan orang yang banyak ingat Allah. Tiga jenis item ini yang ada pada manusia, yang dia akan tiru akhlak Nabi ni berdasarkan dengan apa yang dipertontonkan oleh Rasulullah kepada kita sekalian, maka dia akan ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ikut Nabi? Orang yang beriman kepada Allah, dia akan ikut akhlak Nabi. Siapa yang ikut akhlak Nabi lagi? Orang yang beriman kepada yaumul akhirah, dia akan ikut akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang beriman kepada Rasulullah, yang menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai contoh ikutan? Orang yang rajin ingatkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala ajar kita. Cuba tuan-tuan tengok. Rasulullah, Allah ajar kita. Allah kata kepada Rasulullah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Allah pesan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tolong cakap sat. Tolong bagi tahu sat. Bagi tahu apa? Tolong bagi tahu sat kepada semua manusia. Siapa-siapa yang cintakan Allah kena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya orang yang ikut Allah, orang yang cintakan Allah ni adalah orang yang selalu mengikut kepribadian Nabi dan akhlak yang ada pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Sebab itu bila kita ikut akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita adalah manusia yang sedang mencorak kehidupan kita untuk bahagia yang kekal abadi di syurga Allah SWT.
Sebab apa saya kata macam tu? Sebab orang yang ikut akhlak Nabi, Nabi akan kenal dia. Kata dia ni adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ikut akhlak Nabi, orang yang rajin hidupkan sunnah Nabi dalam kehidupannya, macam malam ni ramai yang hidupkan sunnah Nabi malam ni. Baca surah Al-Mulk malam tadi. Masya Allah. Sunnah Nabi lah tu. Betul lah tuan-tuan, tuan-tuan baca surah Al-Mulk ni di dalam surah, betul lah cara tu. Kalau tuan-tuan nak harap balik baca di rumah, tak jadi tuan-tuan. Orang yang nak baca surah Al-Mulk ni mesti baca di masjid dan mesti baca di surau. Jangan baca di rumah, terutamanya di atas katil. Tak boleh baca. Nescaya takkan habis bacaan dia. Betul lah. Tak payah balik baca rumah. Sambil-sambil baring baca. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Panjang full tu memang tak ada. Tak jumpa dah lepas tu. Jumpa balik bila? Besok pagi. Bang, tu malam dengar baca surah Al-Mulk sedap tarik. Tapi sampai kat tafur tu ya, abang pun tak ke mana lah. Jadi maknanya tuan-tuan betul lah. Tuan-tuan baca di surah Al-Mustaqim ni, itu cara dia. Cara dia macam mana? Tok Imam lead bacaan tersebut. Baca ramai-ramai macam kita tu baca Yasin tu. Maknanya Tok Imam dia nak lepaskan diri dia dan lepas diri jemaah supaya semuanya lepas daripada siksaan di alam kubur. Maknanya macam tu. Betul lah macam tu. Jangan dibaca di rumah. Siapa baca di rumah tak habis baca dia. Bukan lama pun baca surah Al-Mulk. Lama 5 minit tak? 5 minit. Baca 20 minit, itu tak betul baca tu. 5 minit dia baca. 2 muka suku baca. Jadi maknanya syukur tuan-tuan boleh baca tu. Jadi bila kita berbicara berkenaan dengan kepentingan cantik akhlak, akhlak yang ada pada Rasulullah tu, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah kata apa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah sendiri declare, Allah sendiri bagi tahu kepada semua orang yang baca Quran, Allah kata pada Nabi itu ada akhlak yang paling agung. Tiru perangai dia. Qudwah hasanah. Tiru lah. Jadi macam mana Ustaz, bila Ustaz cerita tentang akhlak ni, so macam mana kami ni, ada apa balasan dan ada apa ganjaran yang Allah sediakan kepada kami yang follow akhlak Nabi SAW ni, kita dapat apa? Tuan-tuan tengok, penting tak penting ikut akhlak Nabi SAW ni. Saya bawa mai hadis malam ni tuan-tuan. Di dalam satu hadis Nabi SAW disebut oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bagi tahu, Nabi kata apa? Ma athqala fil mizan yaumal qiyamah min husnil khuluqi. Nabi kata apa? Benda yang paling berat sekali ketika mana di hari kiamat apabila ditimbang segala amal-amal manusia ni, yang paling berat sekali apa dia? Iaitu orang yang memiliki akhlak yang cantik, maka dia menjadi penyebab timbangan amal kita itu menjadi berat ke arah kebaikan. Maknanya orang yang cantik perangai ni, dia akan memberatkan timbangan kebaikannya ketika mana di yaumul mizan nanti. Di yaumul mahsyar nanti, segala amalan-amalan kita akan ditimbang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sewaktu tu baru kita tahu status kita di sisi Allah dan status kita di sisi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa kita yang sebenarnya. Sebab itu tuan-tuan, akhlak yang baik ni perlu dituruti. Orang tanya kita, Ustaz, macam mana nak bagi jadi akhlak yang baik tu, apa dia? Tuan-tuan, yang pernah bertanya soalan macam ni, sahabat Nabi pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya Nabi, dia kata, wahai Rasulullah, kami ni nak jadi akhlak yang baik ni, macam mana nak bagi jadi akhlak yang baik tu? Apa dia yang akhlak yang baik tu? Lalu Nabi bercakap,
Nabi kata, innallaha la yubghidul fahishal badhi. Nabi kata, sesungguhnya Allah benci kepada orang yang bercakap, cakapnya itu pelucah dan cakap dia itu pencarut. Maknanya selain daripada itu ataupun berlawanan dengan apa yang dibenci Allah itu, maknanya percakapan kita itu, mulut kita itu mesti mau jaga. Cakap benda-benda yang baik yang boleh mendatangkan kebaikan kepada kita dari sudut akhlak, dari sudut percakapan kita. Jadi mana cakap yang baik lah. Tak payah duk mengumpat orang, tak payah duk buat fitnah ke orang, tak payah duk maki hamun orang, tak payah duk cerita tentang keburukan orang, tak payah duk buka aib orang, tak payah. Benda-benda yang tak perlu cakap, tak payah cakap. Kata Nabi SAW di dalam satu hadis, Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasmut. Sadaqa Rasulullah SAW. Nabi kata apa? Sesiapa yang beriman kepada Allah dan yaumul akhirah, maka dia mesti bercakap dengan percakapan yang baik. Dan kalau dia tak mampu bercakap tentang perkara-perkara yang baik, maka diam itu lebih baik bagi diri dia. Maksudnya apa? Bercakap yang baik. Kalau kita tengok diri kita dengan isteri kita, ini compare, compare elok. Kita dengan orang perempuan kita berbeza tuan-tuan, dari sudut percakapan, dari sudut total jumlah percakapan sehari. Kajian daripada DMHHK, apa dia tu? Datuk Haji Muhammad Fazilah Kamsah. Dia kata orang perempuan sehari bercakap 18,000 patah perkataan sehari. Banyak tu. Tu tak termasuk macam-macam ni. Tu tak termasuk suami dia balik kerja, dia pergi keluar, dia kata abang baru balik kerja ke. Padahal memang balik kerja pun tuan. Benda tak perlu cakap, dia cakap juga. Berbeza dengan orang lelaki, 8,000 patah perkataan dia bercakap sehari tuan. Betul tak betul? Betul mana boleh tak betul? Awak senyap mana semua malam ni? Ya ilah. Senyap semua. Tak boleh cakap ustaz, nanti dikira jumlah percakapan seharian. Jadi maknanya orang lelaki cakap 8,000 patah aja. Orang perempuan 18,000, 10,000 lebih majoriti tuan-tuan. Menang majoriti pada orang perempuan. Menang. Tak percaya tuan-tuan nak kereta dengan dia, tak nak kereta dengan dia pun tak apa, tuan-tuan balik lagi cukup lah. Tuan-tuan naik rumah bagi salam, Assalamualaikum. Abah hang balik dah. Abah hang ni anak ni macam-macam hari ni, malam ni repot duk tengok TV daripada tadi sampai tak habis-habis. Kemudian Quran apa semua tak baca, kemudian makan pun selerak habis pinggan tak basuh-basuh. Kemudian baju lepas ni semua selerak habis dalam bilik. Nak cerita tu. Pak baru balik dengar kuliah tuan-tuan. Pak baru balik dengar kuliah, ustaz bagi tahu kata orang perempuan cakap banyak, pak diam. Betul. Betul. Lepas tu isteri tanya, abang nak minum ayam apa? Dahaga ke? Kalau dahaga bagi tahu, boleh ayam buat macam-macam ayam kat abang ni. Abang cakap nak minum ayam apa? Abang nak ayam apa? Ayam kosong. Kosong, senang. Orang lelaki tu orang lelaki hebat. Orang lelaki tu dia banyak diam daripada bercakap. Tuan nak kereta dengan dia. Tuan kata apa? InsyaAllah cuti ni kita nak pergi jalan balik Perlis. Kita pergi jalan-jalan Perlis. Nak? Dia kata. Dia sebelum nak sampai Perlis tu dia lena dulu dekat highway. Lena sepanjang jalan. Sambil-sambil lena, sambil-sambil duduk keling, tengok kereta, tengok suami dia, tengok handphone sikit. Lepas tu dia tidur. Dia tidur tu sampai Perlis. Sampai Perlis dia jegir mata tu, muda. Saya kita pergi kat sini, saya kita pergi kat sini, saya lepas tu balik kita pergi kat sini, kita pergi main masjid ni, lepas tu kita pergi shopping mall kat sini, kita pergi kat sini. Dia cerita habis. Suami kata apa? Boleh ke abang? Suami kata apa? Okey je. Tuan-tuan, maknanya daripada mulut kita ni tuan-tuan, jaga bagi akhlak ni bagi cantik. Mulut ni jaga bagi elok. Ada seorang sahabat Nabi dia cerita. Siapa dia? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah dia cerita, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang pitanya Nabi sallallahu alaihi wasallam,
an aksarin nasal jannah. Tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang pergi jumpa Nabi, tanya Rasulullah, geng yang macam mana yang paling ramai di dalam syurga Allah ni? Nabi jawab, yang pertama taqwa Allah, yang ni ramai dalam syurga Allah SWT. Bahkan yang kedua, wa husnul khuluqi, yang paling ramai dalam syurga Allah itu siapa dia? Iaitu orang yang cantik akhlak dia. Tadi kita sebut akhlak yang paling cantik itu akan memberatkan timbangan kebaikannya. Ni yang kedua, orang yang cantik akhlaknya akan meramaikan di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu penting. Tadi kita sebut mulut, betul kan? Mulut jaga elok-elok, cakap yang baik-baik. Kalau boleh cakap yang baik-baik itu cantik ha. Sopan santun, beradab, tingkah laku mulia, hati hormat orang, pandai jaga hati orang. Oh, itu semua akhlak baik. Jadi maknanya untung orang yang berkelakuan yang baik tu. Okey. Jadi setelah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab soalan yang diajukan oleh sahabat tersebut, Nabi jawab lagi. Ada orang tanya lagi, suila an aksarin nasan nar. Ditanya oleh seorang sahabat Nabi kepada Rasulullah, geng yang paling ramai dalam neraka ni geng mana? Entah. Lalu Nabi menjawab, yang paling ramai di dalam neraka itu al-famu wal farju. Yang paling ramai di dalam neraka itu iaitu orang yang banyak dosanya daripada mulut dia. Dan paling ramai dalam neraka Allah itu orang yang paling banyak dosanya mai daripada kemaluan dia. Dua benda ni kalau tak boleh jaga, bimbang, takut kita dilempak di dalam neraka Allah SWT. Sebab apa? Mulut dengan kemaluan kalau tak boleh jaga elok-elok, bimbang, takut kita dibuang ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Wa na'udzubillahi min zalik. Jadi maknanya jaga mulut elok-elok, jaga akhlak kita elok-elok, bagi cantik betul-betul, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul, insya-Allah kita akan dilevelkan bersama-sama dengan orang yang baik-baik belaka di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah sekalian, ada seorang tabi'in, nama dia Ahnaf bin Qais. Nama dia apa? Ahnaf bin Qais nama dia. Dia bagi tahu, la rahata lil husudi wala muru'ata lil kuzubi wala hilata lil bakhil wala wafa'a lil muluki wala su'udada lis sayyi'i khuluqi wala radda li qada'illah. Katanya ada 6 perkara yang boleh menjadi penyebab manusia itu tidak baik akhlak dia. Apa dia? Iaitu orang yang dengki, hatinya tidak akan tenteram. Yang ni tak baik tuan-tuan akhlaknya. Yang ni namanya sifat mazmumah. Nama apa? Sifat mazmumah. Sifat mazmumah itu lawan daripada sifat mahmudah tuan-tuan. Maknanya orang yang ada sifat hasad dengki ni tuan-tuan, apa pun tak ada pada diri dia tentang kebaikan pada diri dia, sebab semuanya dimakan bahkan dimamah oleh sifat hasad dengki terhadap amalan-amalan solehnya yang dibina di dalam kehidupannya seharian. Dan orang yang muflis ni juga tuan-tuan, iaitu orang yang memiliki sifat hasad dengki ni. Muflisnya di mana? Muflisnya ketika mana di alam mahsyar nanti, sewaktu nak dikira amalan dia, waktu tu dia tidak ada apa kebaikan pada diri dia, sebab dimakan oleh sifat hasad dengkinya itu. Sebab tu jangan jadi manusia yang hasad, jangan ada. Orang tanya kita, ustaz, macam mana nak bagi hilang penyakit hasad dengki ni ustaz? Macam mana nak bagi hilang? Tuan-tuan nasihat hati tuan-tuan. Nasihat apa? Pegang hati tuan-tuan, tuan-tuan nasihat dia. Wahai hatiku, wahai nafsuku, kau kena ingat, apa-apa manusia yang mendapat nikmat, yang mendapat rezeki, kau kena tahu itu adalah perintah Allah, bahkan itu adalah kerja Allah, yang Allah sendiri yang atur pada dia. Bukan untuk hang bagi tahu kat dia macam tu, nasihat kat dia. Insya-Allah dia tidak akan hasad dengki dengan orang. Boleh.
Senyap semua apa malam ni? Ada makan malam ni? Ada, alhamdulillah. Seronok kan? Kumpul ramai-ramai, lepas habis makan ramai-ramai. Balik lena kan? Besok subuh tak bangun. Sebab apa? Sebab apa subuh tak bangun? Sebab malam ni bola Liverpool lawan. Sekian dimaklumkan. Malam ni Liverpool lawan Leicester City. Sekian dimaklumkan. Saya tengok yang tu yang kan, FIFA World Cup saya tak tengok. World Cup saya tak tengok. Saya tengok Liverpool kan. Sorry kepada Manchester United. Kalau ada dalam ni Manchester United, aku minta maaf awal-awal. Jadi maknanya kita apa sekali tuan-tuan, jangan ditinggalkan tahajud, jangan tinggal. Memanglah bangun tengok bola, tapi tahajud jangan tinggal. Nanti Allah marah pada kita. Yang jadi masalah kepada kita ni tuan-tuan, hidup di dunia ni kita ada hasad dia habis, rosak habis amalan kita. Yang kedua, kata Ahnaf bin Qais, kata dia, orang yang banyak berdusta tidak akan memiliki harga diri. Orang yang suka menipu orang. Siapa-siapa yang suka berdusta, siapa-siapa yang suka cakap bohong, siapa-siapa yang suka kencin orang, tuan-tuan, tu bahasa. Maknanya dia tidak ada harga diri pada diri dia. Dia tidak ada maruah pada diri dia. Itu maksudnya. Itu bahasa orang muda lah tu, kencin orang, bahasa orang muda. Saya muda lagi kan. Muda tak muda pun tahun depan dah 40 kan. 40 kira tua kan. Sekian dimaklumkan. Jadi maknanya fahamlah kita bahawasanya jangan menipu orang, sebab itu adalah satu benda yang menjadikan asbab kita ini adalah manusia yang tidak berakhlak. Jangan tipu orang. Okey, jangan tipu orang. Cakap bagi baik, cakap bagi betul, cakap bagi orang seronok, jangan cakap bagi orang terasa hati, jangan. Jadi yang ketiga disebut sebagai orang yang bakhil, tidak mempunyai akal yang cemerlang. Siapa yang bakhil, hidup dia sentiasa bakhil tak habis-habis, maka dia hidup dia tidak akan cemerlang di dunia sampai ke akhirat kelak. Sebab tu jangan menjadi bakhil. Bakhlun. Nabi ajak kita satu doa. Nabi kata apa? Jangan kamu tinggal doa ni. Doa apa? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Tu bakhil tu. Jangan jadi penakut dan bakhil. Tu Nabi suruh kita baca doa tu supaya kita dilindungi daripada terjebak dengan sifat bakhil dalam diri kita. Ramai orang bakhil tuan-tuan, mutakhir ni ramai orang bakhil. Tuan-tuan, kita boleh hidup apa-apa di dunia ni ikut suka kita. Nabi kata apa? Iza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Nabi kata, apabila kamu tak reti malu hidup di dunia ni, kamu tak reti malu, buat jahat kamu tak reti malu, buat segala mungkar kamu tak reti malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ikut suka kamulah, kamu nak buat apa di atas muka bumi Allah ni. Itu kata Nabi SAW. Tuan-tuan, kita di dunia ni kita banyak alasan, yang pelbagai alasan di dunia ni. Betul tak tuan-tuan? Banyak alasan kita. Nanti ketika mana di alam mahsyar nanti, Allah juga akan balas balik segala apa yang kita banyak alasan tersebut. Tuan-tuan, contohnya apa? Ada 4 saya sebut. Di dunia ni antaranya manusia yang paling banyak buat alasan, siapa dia? Orang yang menjadi pemerintah, bahkan dia sibuk dengan keduniaan ni sampai lupa beribadah. Nanti di alam mahsyar dia akan banyak alasan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia banyak alasan. Allah tanya dia di alam mahsyar nanti. Allah kata, wahai manusia, kamu hidup di dunia ni, kenapa kamu sikit sangat amal ibadah kamu? Dia kata, tak boleh wahai Allah, aku jadi pemimpin waktu aku hidup di dunia dulu. Aku banyak tanggungan, aku di bawah aku banyak tanggungan.
Aku sibuk dengan jawatan aku sibuk dengan macam-macam hal dunia ni. Sebab tu aku tak sempat beribadah kepada engkau. Itu alasan dia. Allah jawab, tuan-tuan, Allah jawab. Ini hadis Nabi SAW. Allah jawab. Allah kata, aku juga ada seorang hamba aku yang paling sibuk daripada kamu. Dan paling banyak rakyat-rakyat, makhluk-makhluk di bawah pemerintahannya. Tetapi dia yang paling banyak ingat kepada aku. Siapa dia? The King of Solomon, Nabi Allah Sulaiman AS. Nabi Allah Sulaiman, dia paling sibuk sekali. Dia, rakyat dia siapa? Rakyat dia binatang, rakyat dia jin, rakyat dia angin, rakyat dia haiwan, rakyat dia manusia. Semua rakyat dia. Dia sibuk tak untuk ingat kepada Allah? Dia tak sibuk pun untuk dia nak ingat kepada Allah. Tak jadi masalah pun dia nak ingat kepada Allah, dalam keadaan dia banyak tanggungan-tanggungannya di bawah pemerintahan dia. Tak pernah lekang dia ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan baca ayat dalam suratul Namli. Baca suratul Namli. Ada adik-adik hafiz kita ni. Apa ayat dia? Allah kata apa? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an a'mala salihan fima tardah. Dia kata, wahai Allah, aku bersyukur kepada engkau di atas nikmat yang kau berikan kepada aku, sehingga aku boleh bersyukur di atas pemberianmu kepada aku, dan sehingga aku mampu beramal soleh kepada engkau. Tuan-tuan, hebatnya. Allah rakam kata-kata Nabi Allah Sulaiman di dalam Al-Quran, di dalam suratul Namli, page yang kedua, di sebelah kiri, tuan-tuan. So kita nak buat alasan lah. So jangan buat alasan lah. Kalau sibuk dengan dunia biasa-biasa sikit sibuk, nak buat alasan sampai tak sempat duha ni, tak payah dia buat alasan lah. Allah, aku tak sempat duha hari ni. Pasal apa? Pergi pasar ya, buat alasan. Tak payah ha? Ada pula manusia yang dalam keadaan sakit buat alasan pula. Wahai Allah, aku sakit, sebab tu aku tak sempat ibadah kepada engkau, sebab aku melarat sakit aku ni, teruk kau bagi kat aku ujian. Allah kata, aku juga ada hamba yang paling teruk sakit dia, tetapi paling ingat kepada aku. Siapa dia? Nabi Allah Ayyub alaihi salam. Cuba baca ayat surah Al-Anbiya. Nabi Allah Ayyub, dia mengadu kepada Allah. Dia mengadu apa? Adakah dia mengadu supaya dia disihatkan? Tak. Dia mengadu supaya Allah bertambah kasih dan sayang kepada dia. Dia kata apa? Anni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Dia kata, wahai Allah, sesungguhnya engkau sudah memberikan musibah kepada sesuatu hamba, maka kau sayangilah aku. Sesungguhnya engkaulah yang maha penyayang terhadap hamba-hambamu yang kau kasihi. Dia minta kasih sayang Allah. Nabi Allah Ayyub alaihissalam, bila ulat duk ada di jasad dia, ulat ada, bukan COVID-19, ulat. COVID-19 pun tak nampak pun ulat ada dalam badan. Nampak? Ni ulat ni. Ulat duduk turun ni. Turun jatuh ke bumi. Dia kutip, dia letak balik. Dia kutip, dia letak balik. Letak balik ke jasad dia. Pasal apa buat macam tu? Tanda syukur. Tanda syukur macam tu. Maknanya Nabi Allah Ayyub AS hebat. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So orang yang sakit 3 serangkai ke 4 serangkai ke, jangan beralasan. Ada lagi orang yang beralasan. Ada hamba sahaya. Hamba saya, orang yang jadi hamba. Dia kata, wahai Allah, aku tak sempat beribadah kepada engkau sebab aku jadi hamba je. So aku ni tak sempat nak beribadah kepada engkau. Ampunkan dosa aku, wahai Allah. Allah kata, aku juga ada hamba aku yang menjadi hamba, tetapi dia kuat beribadah kepada aku. Siapa dia?
Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Dia jadi hamba, tetapi di saat dia sudah menjadi menteri kewangan, dia reti ibadah kepada Allah SWT. Waktu dia jadi hamba pun dia reti beribadah kepada Allah SWT. Tuan-tuan, lagi apa lagi tuan-tuan nak cakap? Orang miskin macam mana Ustaz? Orang miskin pula, ada orang miskin pergi mengadu ke Allah, wahai Allah, aku ni miskin, aku nak beribadah ni, aku duk fikir dunia ni, nak cari rezeki untuk membesarkan anak aku dan isteri aku ni, wahai Allah, kesianlah aku sebab aku miskin, sebab itulah aku tak rajin ibadah kepada engkau. Allah kata, aku ada hamba aku yang paling miskin daripada engkau, tetapi dia paling ingat kepada aku. Siapa dia? Nabi Allah Isa alaihi salam. Miskin lah. Nabi Allah Isa miskin, tetapi dia kuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu orang yang dalam keadaan miskin pun tak boleh buat alasan, orang yang banyak di bawah pemerintahannya ramai orang pun dia tak boleh buat alasan, orang yang sakit pun tak boleh buat alasan, orang yang jadi hamba pun tak boleh buat alasan. Semua tidak ada alasan di hadapan Allah, sebab ada orang yang lebih teruk ujiannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kita tak boleh buat alasan. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian, maka yang keempat, kata Ahnaf bin Qais, kata dia, iaitu orang yang orang yang diperhambakan raja-raja dan para pegawai kerajaan tidak akan memiliki sifat amanah. Ni tuan-tuan, bukan saya cakap ni tuan, ni ditulis dalam kitab ni, saya baca ya tuan. Maknanya orang yang jadi hamba kepada siapa? Kepada orang yang berkuasa. Jadi hamba, dia pergi rapat ni tuan-tuan, seolah-olah macam nak pergi sembah rapat sangat. Apa kawan ni nak baru batuk dia pergi ambil tisu dah tuan-tuan, dia pergi ambil tisu dah, sampai baik tu, sampai tak tahu punca. Jadi maknanya, kalaulah begitu, maka dia akan hilang sifat amanah di dalam diri dia, akan hilang, akan lenyap sifat amanah dalam kehidupan dia, sebab dia sudah memperhambakan orang yang berkuasa. Boleh nak rapat, tetapi ala kadarnya, ada sempadannya. Okay. Bahkan yang kelima, katanya orang yang berakhlak buruk tidak memiliki kehormatan. Orang yang ada sifat perangai akhlak yang buruk, dia tidak ada kehormatan pada diri dia, tak ada kehormatan. Tuan-tuan tengok orang yang akhlak buruk ni, biarlah kita ni tak ada apa kedudukan di sisi manusia, tetapi biarlah kita ada kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama kita ada di sisi Allah, lagi bagus daripada duk popular di dunia ni tuan-tuan, sampai kita jadi manusia yang dibenci Allah. Buat apa? Ini tuan-tuan yang dikasihi sekalian, sebab itu di dunia ni biarlah kita dalam keadaan berakhlak mulia kita, akhlak mulia. Boleh insyaAllah. Yang keenam dan yang terakhir, katanya ketentuan Allah tidak akan ditolak. Maksudnya apa? Ketentuan Allah tidak akan ditolak. Maksudnya apa? Ini qada dan qadar Allah kepada kita. Tuan-tuan, rukun iman yang 6 ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rukun iman yang ke-6, percaya kepada qada dan qadar. Ramai orang yang kurang percaya kepada qada dan qadar Allah. Tuan-tuan percaya tak? Ramai orang berlaku macam tu. Percaya. Pemilihan AJK masjid pun sudah orang dah lintang bukang habis. Masjid masjid. Kawan ni dapat jawatan ni, kawan ni tak dapat jawatan ni. Oi, marah lah. Yang ada gaji tu, bukan yang tak ada gaji. Yang tak ada gaji orang pun tak mau kan. Jawatan yang ada gaji tu. Contohnya jawatan apa kan? Jawatan imam. Imam 1, imam 2, imam 3 tak ada. Imam 1, imam 2 Yang tu yang dibayar gaji oleh JAIS. Tiba-tiba ada 5 calon. 5 calon tuan-tuan. Imam lama sikit, imam muda,
Imam muda gila, tuan-tuan. Imam paling muda, tuan-tuan. Cukup lah. Bila pergi temu duga, Jais tengok, oh budak ni baca sedap macam Sudaih dia baca. Tadi imam tu tadi, dua orang imam tu tadi baca pun lintang pukang. Ambil imam muda ni lah. Dapat seorang. Lepas tu main satu lagi imam muda juga, muda sikit. Test bacaan, mengaji mana Ustaz? Dia kata saya mengaji Al-Azhar, baru balik kemarin. Oh tunggu duga ni nak jadi imam jadi imam. Cuba baca lah. Dengar baca, ya Allah sedap. Ambil lah dua orang ni. Habis tiga orang tadi tak dapat. Imam yang senior, yang lama dah ni tuan-tuan, dia kata apa? Aku dah lama dah jadi imam ni, main dua orang budak muda ni, habis aku punya rezeki. Dia kata apa? Habis aku punya rezeki. Dia tak tahu kan rezeki tu Allah yang mencaturkan rezeki tu. Janganlah cakap macam tu. Berlaku tak tuan-tuan? Berlaku Siapa kata tak berlaku? Berlaku. Lah kali nazir yang dipilih tersebut, nazir tu pun pilihlah, ambil balik imam lama tu. Ambil balik imam, bayar gaji juga, seronok dia balik. Dia kata kan aku jadi imam pula. Nampak? Okay. Jadi maknanya benda-benda qada dan qadar Allah ini percayalah kita. Bab rezeki pun kena percaya. Boleh percaya dengan rezeki kena percaya, entah. Rezeki ni Allah punya percaturan, bukan manusia. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, wa huwa khairur raziqin. Allah kata wa huwa khairur raziqin. Allah kata dialah yang paling terbaik mencaturkan rezeki untuk manusia. Dia. Siapa boleh dabik dada kata dia akan jadi kaya selama-lamanya? Siapa boleh dabik dada? Tak boleh. Rezeki itu milik Allah mutlak bagi dia. Kita duk dapat rezeki pagi petang siang malam ni, duk boleh makan, duk boleh pergi mana-mana ni tuan-tuan, duk naik kereta, naik motor ni, pergi mana-mana tempat, duk sihat walafiat ni, Allah punya percaturan. Bila Allah punya percaturan, dia nak tengok kita ni bersyukur ataupun kita kufur. Bila Allah berikan sesuatu kelebihan kepada kita, Allah kata liyabluwani aashkuru am akfur, di dalam surah Al-Furqan. Betul tak adik? Dia yang hafal Quran. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Itu ayat tu. Apa dia kata ayat tu? Allah kata inilah kelebihan-kelebihan daripada Tuhanku. Untuk apa? Liyabluwani, untuk menguji aku. Menguji siapa? Menguji hamba-hamba Allah. Uji apa? Liyabluwani aashkur, siapa yang paling syukur, am akfur, siapa yang paling kufur di atas rezeki yang Allah kurniakan kepada hamba-hambanya. Itu kan? Allah bagi kita sihat. Guna ke mana sihat tu ya? Oh, guna main surau Al-Mustaqim. Okey ya. Allah bagi sihat lagi, bagi kuat sikit, bagi cuti besok. Cuti besok berapa ramai yang syukur dengan cuti esok? Maka dia duduk sat dalam kuliah malam ni, duduk sat, dia kata cuti kan, esok kan cuti. Dia main, dia duduk dalam kuliah. Dengar pula tadi ustaz sebut ada makan, cantik lah, lama sikit lah. Entah. Jadi maknanya apa? Maknanya semua itu akan menjadi ujian kepada kita. Allah nak test siapa yang paling syukur dan siapa yang paling kufur. Contohnya apa? Allah bagi kereta kat kita, bagi motor kat kita. Motor tu macam mana kita nak syukur dengan motor yang Allah berikan itu, Ustaz? Orang tanya. Allah bagi motor kat kita, macam mana kita nak syukur dengan motor yang Allah berikan kepada kita tu, Ustaz? Guna motor tu pergi ke tempat yang boleh mengingatkan Allah. Guna motor tu supaya menjadi manfaat diri kita ini untuk Allah, macam tu. Itu syukur.
Senyap semua, masya-Allah. Apa senyap ni? Macam-macam ada. Ibu-ibu ada. Ada, tak nampak bayang-bayang. Jadi maknanya kena syukur tu. Dapat rezeki apa-apa, syukur. Dan jangan hasad dengki dengan rezeki orang. Jangan. Sebab itu kita dipesan supaya syukur dengan apa yang kita ada. Syukur. Nikmat sihat pun kena syukur. Nanti sakit kita akan rasa rugi, tuan. Cuba tuan-tuan tengok. Kata Syekh Al-Mutawalli Sya'rawi. Syekh Al-Mutawalli Sya'rawi, tuan-tuan. Tuan-tuan kenal orang ni siapa dia? Dia ni waliullah, tuan-tuan. Wali Allah. Dia kata apa? Ibtasil indama anta sihah, indama anta sihah, walakinnal marda, iaitu tetapi ada orang yang sakit yang inginkan membeli kesihatan itu walaupun dengan harga yang tinggi, walaupun dengan harga yang mahal. Dia kata apa? Senyumlah wahai manusia sekalian di atas nikmat kesihatan yang Allah berikan kepada kamu, sebab ramai orang yang sakit, kalau boleh dia nak beli nikmat sihat tu dengan harga yang mahal sekalipun, dia akan beli. Sebab apa? Dia nak sihat. Syukur nikmat sihat. Hafal Quran sungguh-sungguh, rajin-rajin, fokus pada Al-Quran, macam tu. Duduk dalam majlis ilmu dalam keadaan cari redha Allah Subhanahu Wa Taala sewaktu kita hidup di dunia ni. Cari ya. Sebab itu sewaktu dalam keadaan kita diberikan segala nikmat, manfaatkan betul-betul ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi rezeki kat kita duit ringgit. Ke mana arah yang kita gunakan? Soal. Guna ke Ustaz? Sedekah kat mana? Tak sedekah Ustaz, hari ni tak sedekah lagi. Sedekah hari ni. Kat mana Ustaz nak sedekah? Ni surah Al-Mustaqim ni. Tak payah duk fikir panjang. Nak sedekah kat mana? Sedekah kat mana? Tak payah. Keluar daripada lift pun dah ada tung sedekah tu. Buah tu. Nabi kata man naqasat min malin. Nabi kata tidak akan berkurangan harta manusia daripada hartanya itu diguna pakai untuk bersedekah. Tidak akan kurang. Ini jaminan Nabi SAW. Sedekah. Sebab itu orang yang rajin sedekah ni, dia bukan bahagia di dunia saja, sampai ke syurga Allah dia bahagia. Di dunia rajin sedekah, Allah muliakan kehidupannya, pemudahkan urusannya di dunia. Dia masuk di alam barzah, Allah pemudahkan urusannya di alam barzah. Dia keluar daripada alam barzah, dia pergi ke alam mahsyar, Allah muliakan dia dalam keadaan dia tidak haus, dia tidak dahaga, dia tidak ada pakaian, bahkan dia diberikan pakaian, bahkan dia tidak rasa dahaga sedikit pun, dia tidak akan rasa panas terik di bawah matahari, bahkan dia sampai di titian sirat, dia dipermudahkan urusan sampai ke syurga Allah. Tu perjalanan orang yang rajin sedekah. Orang tanya, Ustaz, nak sedekah apa Ustaz? Duit pun tak ada. Sedekah ni yang paling afdal, kemuncak sedekah yang paling afdal sewaktu kita perlukan duit tersebut. Waktu tu kita sedekah, itu yang paling afdal. Ni duk perlu ni. Anak nak masuk sekolah dah ni Ustaz, tapi nak sedekah macam mana Ustaz? Sedekah apilah. Sedekah waktu tu, yang tu yang paling afdal. Tu dah. Berani. Susah tu. Bini pesan tadi Ustaz, balik surau lagi pergi beli tong gas. Ustaz pula suruh sedekah. Macam mana Ustaz? Lagi tak beli tong gas, bini beletak. Dia fikir tu. Macam mana ni?
Tong gas berapa? RM35. Duit bagi berapa? RM50. Takkan nak sekeping. Sekeping memang tak ada apa, memang balik memang wajib kena beletang pun redha lah. Sebab RM50 tu. Dia pun fikir, pi kedai booking tong gas semua, bayar. Dapat RM15. Dia nampak kat kedai tu ada satu tabung surau Al-Mustaqim. Dia pun letak RM10. Dia sampai di rumah dia, AJK surau Al-Mustaqim pi hantar satu envelope, kata ni kami hari tu duk cari untuk orang nak dapat apa, bantuan persekolahan ni, kami bagi berapa ni, dalam ni ada RM100. Masya-Allah, Allah balas balik RM100. Itu cerita dah. Maknanya rezeki ni percaturan Allah, dia sendiri yang pandai nak bagi kat kita waktu bila hendak. Jadi benda ni susah, tetapi ramai orang yang tertewas dengan tipu daya syaitan. Syaitan ni apa? Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu mengajak manusia supaya takut jadi fakir. Nak sedekah ni, syaitan kata, ni lagi fakir hang ni, bini hang marah nanti, anak hang nak guna duit ni. Dia yang rasuk kita. Bahkan dia rasuk kita juga supaya buat benda-benda fahsyat. Dia rasuk kita juga. Sebab tu jangan berkawan dengan syaitan, tuan-tuan. Macam mana nak kawan dengan syaitan, Ustaz? Macam mana tak nak kawan dengan syaitan? Jangan ikut hawa nafsu. Kalau ikut hawa nafsu, Ustaz, kalau ikut hawa nafsu, habis kita jadi lesu. Cuba tuan-tuan tengok Quran kata apa. Nabi lah ni, 5 minit lagi habis. Tuan-tuan jangan risau. Saya faham. Saya faham. Saya pun baru lepas kuliah, tuan-tuan. Malam ni kuliah di Masjid Al-Faizin Desa Jaya Kepung, tuan-tuan. Lepas habis kuliah terus tekan minyak berdiri, tuan-tuan, main sini. Nak aita tekan minyak berdiri. Faham macam mana? Sampai ke sini lepas kata tak boleh masuk. Nabi mana? Saya ustaz kuliah di Masjid Surah Al-Mustaqim. Boleh masuk. Boleh masuk. Dia nak tahan kita. Pagi aku pakai baju uniform aku padan kau dia. Tahan askar. Berani tahan askar. Dalam poket ada pistol. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Jadi maknanya apa? Maknanya dalam keadaan kita ni, hidup di dunia ni, kita kena faham. Cuba tengok ayat Quran kata apa. Orang yang berjaya menolak kemahuan nafsunya diberikan syurga Jannatul Ma'wa. Itu dalam surah An-Nazi'at. Dalam surah An-Nazi'at. Baca ayat Quran. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wah kata, adapun hamba-hamba kami yang takutkan kepada Allah Subhanahu wa taala lalu dia menolak segala kemahuan nafsunya, maka jannatul ma'wa itu akan dimilikinya. Tu syurga tu. Sebab tu kena lawan hawa nafsu kita. Lawan lah. Tak percaya tengok nanti pukul 4 pagi bangun. Besok pagi bangun kan? Pukul 4 pagi. Celik dalam mata. Nak bangun tak bangun. Nak bangun tak bangun. Nafsu kata. Nafsu main peranan. Tidurlah ji. Malam dah dengar kuliah dah. Pahala banyak dah tu. Tidurlah dia kata. Tidurlah. Dia pun tidur sekejap lah. Tidur sekejap dia kata. Dia kata tidur sekejap. Tidur sekejap, tidur balik. Sedap pukul 7 pagi. Macam dia dah terlepas tahajud, dia dah terlepas solat subuh berjemaah di surau berjemaah, dia dah terlepas solat sunat 2 rakaat sebelum sembahyang subuh, dia dah terlepas untuk duduk dalam majlis ilmu. 4 terlepas. Ditakdirkan pula waktu tu pukul 7.05 tu dia mati pada hari tersebut. Macam nak kata apa?
Rekod yang terakhir bila Allah bentangkan kepada dia, kepada seluruh makhluk, rekod yang terakhir sewaktu dia nak meninggal dunia, rekod terakhir dia, tidak solat subuh secara berjamaah, tidak solat tahajud di malam hari, tidak hadir ke surau Al-Mustaqim, tidak duduk di dalam majlis ilmu di dalam kuliah subuh. Gagal di hari itu. Sedangkan kehidupan dia tak pernah miss benda ni, tetapi kekalahan dia daripada pujuk rayu hawa nafsunya, maka dia tewas di akhir hayat dia. Tu tuan-tuan. Sebab tu bila sesuatu hal kita nak buat, fikirkan kematian kita. Fikir mati. Kalau aku buat ni, kalau aku mati tengah buat benda ni, macam fikir. Tak jadi lah. Tak jadi tu bagus. Sebab itu fikirkan kematian. Fikir kematian. Jangan zikir mati. Mati. Yang tu bukan disuruh. Disuruh zikrul maut. Ingatkan kematian. Macam tu. Boleh InsyaAllah. Boleh adik-adik. Adik-adik ada ni. Boleh adik-adik semua. InsyaAllah. Abang-abang boleh. Tuan-tuan. Senyap. Macam-macam boleh. Senyap terus. Kau tengah makan apa? Kami makan dulu ya Ustaz. Okey. Makan dulu. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, itu pentingnya kita hidup di dunia ni mempamerkan akhlak yang mulia. Akhlak kita sesama muslim, akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada makhluk-makhluk yang lain, akhlak kita kepada anak-anak kita dan isteri kita, akhlak kita kepada jiran, akhlak kita kepada jemaah, akhlak kita kepada non-muslim. Pertuntunkan akhlak yang terbaik kepada mereka sekalian, supaya bertambah minat mereka kepada agama Islam, disebabkan dengan akhlak yang kita pamerkan, kesan daripada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita turuti di dalam kehidupan kita. Wallahu ta'ala alam. Saya rasa itu saja pada malam ni yang boleh saya kongsikan. Mudah-mudahan ada faedah yang baik, dan mudah-mudahan Allah merahmati kita dan memberkati kita di atas pertemuan kita pada malam ni insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, jom kita baca doa, kemudian kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, di malam yang penuh dengan keberkatan ini, wahai Allah, apalah kiranya Engkau anugerahkan kepada kami kesihatan yang baik, keafiatan yang berterusan, kesembuhan daripada segala penyakit buat diri kami serta seluruh sisi keluarga kami, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, panjangkanlah umur kami, wahai Allah. Di dalamnya ada ketaatan dan keberkatan daripadamu. Permudahkanlah urusan dunia dan akhirat kami, wahai Allah. Ya Allah, rezekikan kami untuk bertaubat sebelum tibanya ajal kepada kami. Rezekikan kami untuk mendapat husnul khatimah di akhir hayat kami nanti, wahai Allah. Dan rezekikan kami juga, wahai Allah, agar sempat menyebut kalimahmu la ilaha illallah sebelum nyawa kami berpisah daripada jasad kami ini, wahai Allah. Dan rezekikan kami juga, wahai Allah, agar dibebaskan kami daripada kesengsaraan dan azab di alam kubur dan di alam mahsyarmu nanti, wahai Allah. Dan masukkanlah kami semua yang hadir pada malam ini ke dalam syurga-syurgamu tanpa dihisap segala amalan kami, wahai Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.